أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نشكر إلى الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء في شهر ربيع الأول. قبل هذا إن شاء الله نلتقي إلى شهر ربيع الأول حيث يسمى مولد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول. كان المسلمون في ماليزيا يحتفلوا بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati Tuan Nojer, yang hormati Mantan Pengurusi Masjid Tuan Datuk Sidang Hasan bin Ma'adah, mati Bendahari Tuan Haji Kifli bin Abdullah, JK Masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, muslimat tadi, muslimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, di mana suatu kebiasaan bulan ini kita menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi termasuk surah As-Sad, surah yang ke-38 juzuk 23, selepas surah Yasin, surah Sad. Nah, ini kita sambung pada ayat yang ke-9. Am indahum khazain rahmati rabbikal azizil wahhab. Am indahum khazain rahmati rabbikal azizil wahhab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab. Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab. Kallabat qablahum qawmu Nuhin wa 'adun wa fir'aun dzul awtad. Wa samud qawmu Lutin wa ashabul aikah ulaikal ahzab. In kullun illa kadzdzabal rusula bihaqqi iqab. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Wa qalu rabbana ajjil lana qitta'ana qabla yawmil hisab.
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب صدق الله العظيم. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. Adakah di sisi mereka khazanah rahmat Allah daripada Tuhan yang Maha Perkasa lagi pemberi, Wahab. Hadza raddun 'alal musyrikin. Ayat ini menolak dakwaan orang musyrikin bima unkiru min ikhtisai Muhammad bin nubuwah, sebagaimana mereka mengingkarkan khususiyah kenubuwan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna al-indahum khazain rahmat, adakah di sisi mereka itu khazanah rahmat ta'ala Allah Subhanahu taala hatta yu'tun nubuwah, sehingga Allah memberi kenabian man syaa'a, siapa yang dikehendaki, wa yamna'uha min sya'u man sya'u, dan melarang siapa yang dikehendaki. Qala Baydawi, berkata al-Imam Baydawi, yuridu anna nubuwah atiyatun min Allah. Dia menghendaki bahawa sungguhnya kenabian itu pemberian daripada Allah, bitafatu biha, kelebihan daripada Allah, ala ma yasha, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah daripada hamba-hambanya. Jadi kenabian itu Allah yang pilih. Allah yang pilih nabi, bukan manusia. Di kalangan manusia, Allah pilih nabi di kalangan manusia supaya senang manusia untuk bermuamalah, untuk bermuamalah, untuk berbincang, untuk menerima. Kalau datang kalangan malaikat daripada nabi tak sesuai dengan tata cara kehidupan manusia. Jadi Allah pilih di kalangan nabi-nabi ini ialah dari manusia sendiri seperti kita lah. Tetapi keistimewaan yang Allah bagi sangat luar biasa. Bukan jalan-jalan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu kana, sesungguhnya Allah itu al-azizu, maha perkasa, al-ghalibul ladzi la yaghlib, itu mengalahkan. Allah tak ada orang yang nak kalahkan. Kehebatan Allah tidak ada suatu makhluk pun yang boleh menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahhab artinya pemberi, Allah Maha pemberi. Ya allazi la yahib ma yasha'u liman yasha', bahawa Allah lah yang memberi siapa yang dikehendakinya kepada siapa yang dikehendaki. Dia bagi apa pun. Dia bagi harta, dia bagi duit banyak, dia bagi kesihatan. Kesihatan juga rezeki. Kesihatan yang baik adalah rezeki daripada Allah SWT. Ada orang berobat sampai 100,000, tukar ini, tukar, ada yang tukar macam-macam, tukar lah. Yang tak boleh tukar nyawa, jantung boleh tukar lagi, paru-paru boleh tukar lagi, paru boleh tukar, paru-paru pun tak boleh tukar, nyawa tak boleh tukar. Kalau tak ada kaki, kaki palsu boleh tukar lagi. Tak ada gigi, gigi palsu boleh tukar lagi. Tapi kalau kepala dah tak ada, memang tak boleh tukar kepala. Am lahum mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wal yartaqu fil asbab. Ayahallahum syai'un minal mulki, sama adakah bagi mereka itu satu daripada kerajaan di langit dan di bumi. Wa inkarum
Mataubis. Ini adalah macam ejekan. Taubih ni ejekan Allah pada orang yang tidak beriman dengan kenabian, kenubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yartaqu fil asbab. Ai in kana lahum syai'un min zalik. Tuhan kata in kana lahum syai'un min zalik, sekiranya bagi mereka itu sesuatu, fal yas'adu fil maraqil lati tuwasilu ila sama'. Allah persilakan fal yas'adu, naik, fil maraqil lati, naik tangga yang menghubungkan ke langit. Dari bumi ni naik ke langit, ada tangga. Wal yadabbaru syu'unul qaum, dan memahati kehendak cakrawala, kehendak al-qaun. Al-qaun ini macam ciptaan Allah yang unik di kalangan, di antaranya ialah alam cakrawala. Kita kalau ciptaan dari kat bumi ni mungkin biasa-biasa je, tapi ciptaan Allah bahagian atas, bahagian atas sungguh menakjubkan. Kita kalau kita tengok orang buat bangunan Petronas Petronas KLCC tu pun dah hebat dah orang buat kan. Bangunan berkembang. Tengah-tengah tingkat 40 tu adalah jambatan. Mungkin jambatan tertinggi di dunia, tingkat ke 40. Kita kata hebat jutera ni buat. Tapi tapak bangunan tu masih di bumi. Kita pun dah hebat. Ada satu bangunan apa? Merdeka Wawasan ke apa? Yang dibina di Damansara. Satu bangunan yang lebih tinggi lagi daripada KLCC. Dan dia beritahu dalam dunia, dalam internet semua, kerajaan Saudi akan membina satu bangunan yang panjang. Panjangnya ialah 120 km bangunan tu. Tinggi dia tahu berapa, tinggilah. Panjang dia sini ke KL. Memang kerja gila lah tu. Tapi Saudi nak buat. Harganya 2.2 trilion. Banyak mana 2.2 trilion? 2 bilion tu dah banyak kan? Trilion ni 2,000 bilion. Bukan 2,000 juta. 2,000 bilion. 2.2 trilion. Kita kalau pembelanjawan bentangan esok lusa ni, pembentangan belanjawan 22-23 hampir 300 bilion Kerajaan Malaysia 300 bilion, maknanya 10 kali lagi lah, 10 kali lagi belanjawan untuk Kerajaan Malaysia nak buat tu. Mana kos pembinaan tu lebih kurang 8 tahun belanjawan Malaysia nak buat bangunan yang panjang 120 km. Itu macam kerja gila. Tapi Saudi dia buat, dia banyak duit, tak ada masalah. Tuhan kata kamu hebat sangat buat tangga yang boleh naik dari bumi ke naik ke langit. Tapi setakat ni tak ada orang lagi lah buat tangga. Wa huwa tahakkama bihim wastahza. Ini adalah ejekan daripada Allah SWT, dan memang manusia tidak mampu untuk buat tangga tersebut. Qala Zamakhsyari tahakkama bihim ghayatut tahakkum faqala in kanu yuslihuna li tadbir khalaiq wa tasarruf fi qismati rahmah wa kana 'indahu minal hikmah ma yumayyizuna biha baina man huwa haqiqun wa bin nubuwati wa man ghairihi. Falyas'adu fil ma'arij allati yatawassaluna biha ila al-'arsy. Maka kalau kamu hebat sangat wahai orang musyrik Mekah,
kamu buat tangga daripada bawah sampai ke arasy Allah Subhanahu taala. Berapa ribu kilometer tu arasy Allah tu, Allah alam, kita pun tak tahu. Hatta yastawu alaihi wa yadabbiru amral alam, sehingga mereka boleh mematikan urusan alam ini. Wa yanzilul wahyu ala ma yaqtaru, dan Allah menurunkan wahyu kepada siapa yang terpilih. Yaqtar, bahwa ghayat tahakkum bihim, iaitu tujuan besar Allah melantik Nabi SAW. Sebagaimana orang Yahudi menghendaki Nabi yang terakhir ini dari kalangan Bani Israel. Sekarang ni siapa Tuhan? Yang Tuhan Allah, bukan orang Saudi nak ikut dia sebab apa? Dia berangan-angan untuk menjadikan Nabi yang terakhir ini dari kalangan Bani Israel. Dia kata eloklah kalau golongan Yahudi, Bani Israel ini dia jadi Nabi terakhir. Tapi Allah mempunyai perancangan yang drastik, mempunyai perancangan yang manusia tak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah dia pilih daripada kalangan Arab. Kalau kita tengok negara Arab Saudi ni, Mekah ni adalah titik dunia di tengah-tengah. Di tengah-tengah dunia. Jadi ada hikmah di sebalik Allah memilih Mekah sebagai tanah haram. Tidak Allah pilih Palestin. Sebelum ini Allah pilih Palestin. Laki pun dah banyak sebenarnya nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Allah pilih Nabi Ibrahim, yang bermula daripada Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, di kalangan Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Tapi Nabi Ibrahim tu ada hubungan dia, macam Nabi Ismail tu pun anak Nabi Ibrahim. Mana ada lagi hubungan kenabian di antara Bani Israel dan orang Arab. Cuma dia pilih Ismail anak Nabi Ibrahim, lepas tu Muhammad SAW keturunan daripada Nabi Ismail AS. Mana ada lagi sakit baki daripada bukan pertikaian yang hebatlah untuk memilih Nabi di kalangan Bani Israel. Apabila Allah telah pilih Nabi dari kalangan orang Arab, maka sepatutnya orang Yahudi telah menerimanya dengan sebelah hati. Tetapi apabila kita lihat orang Yahudi ni yang berada di Madinah, hanya beberapa kerak sahaja yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam di antara orang Yahudi yang memilih untuk menganut agama Allah Subhanahu taala. Kebanyakan mereka tidak memilih Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tak layan kehendak orang-orang Yahudi ini. Cukuplah Nabi Musa, Nabi Harun, Allah pilih di kalangan Bani Israel untuk menjadi nabi-nabi. Apa yang mereka buat kepada Nabi Musa? Bila Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Saina, orang Bani Israel ini telah berpaling daripada menyembah Allah kepada menyembah patung anak lembu. Jadi dia macam-macam alasan dia tidak mahu beriman kepada Allah. Macam-macam alasan dia bagi. Jundum ma hunalika ma'zumun minal azam at-tankili taklili wa tahqiq. Jundum ni tentera jundun. Apa tak li ta'kid qillah, sedikit. Ai mahum illa jundum minal kufar. Mahum apa mereka itu kecuali tentera daripada orang kafir. Mutahazzibina ala Rasulillah. Hum amma qalilum yuhzamuna wa yu'alluna al-adbar fala tubalu bima yaqulun wala tukassar bima yahzun. Summa akhbar ta'ala amma
nala aslafahum al-kufa min al-azab wad damar. Jundum ma hunalika ma'zumun minal ahzab. Tentera di sana mahzumun daripada ahzab. Ahzab ini bukan azab, bukan. Ahzab ini parti-parti, kumpulan-kumpulan. Ahzab. Kita tengok tentera kafir ni ramai. Tetapi kita lihat bahawa mereka dikalahkan oleh tentera-tentera Islam. Jadi pertolongan Allah itu maha besar. Dalam peperangan Badar umpamanya tentera Islam seramai 313 orang, tentera Kufar 1000 orang yang lengkap dengan pakaian perang, dengan kelengkapan kuda, kelengkapan kenderaan yang baik. Di sebelah tentera Islam jalan kaki, ada 5 ekor kuda. 5 ekor kuda, 5 ekor unta, tu yang ada. Sebelah orang kafir semua naik kuda, semua naik unta. 1000 orang ni. Jadi kelengkapan dia hebat. Tetapi kalau kehendak Allah mengalahkan, kelengkapan mana pun, kalau kehendak Allah nak memberi kemenangan kepada Islam, Allah bagi. Kemudian peperangan yang kedua, peperangan Uhud, tentera Islam 700 orang. Tentera kafir 3000. Tentera Islam 700. Atas asal tentera Islam ini 1000 orang. Kemudian dikempen oleh orang munafik, tak puas hati dengan Nabi SAW. Zaman Nabi dah ada orang munafik. Pelik kan? Jadi kalau zaman sekarang munafik tak pelik. Nabi dah lama dah tak ada. Zaman Nabi dah muncul orang-orang munafik yang berpura-pura menganut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada ajakan Abdullah bin Ubay 300 orang, hampir-hampir 30% yang balik kembali ke Madinah tak nak berperang. Tapi lepas perang itu Nabi tak buat apa-apa. Patut 300 orang tu Nabi hukum lah kan. Dia balik. Elok-elok kita nak perang, dia ajak kawan dia balik tidur kat rumah. Apa jenis manusia ni? Sedangkan peperangan ini salah satu hidup dan mati Islam pada ketika itu. Jadi perang Uhud, tentera Islam kalah dengan 70 orang mati syahid. Kalau kalah pun tapi dia tetap dapat pahala syahid. Mati syahid, termasuk saudara Nabi iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Terkorban. Manakala 70 orang cedera. Dan Nabi hampir-hampir dibunuh pada ketika itu. Tapi Allah tidak mengizinkan kematian Nabi SAW kerana Islam belum cukup berkembang, belum masak lagi. Sebab itu Allah tunggu sampai Islam dah berkembang, lebih kurang 10 tahun berada di Madinah, barulah satu hari Allah menurunkan ayat surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Bermaksud pada hari ini aku telah sempurnakan. Allah dah sempurnakan. Sedangkan masa perang Uhud itu baru 2-3 tahun Nabi berada di Madinah. Nabi belum pergi buat umrah lagi, belum pergi buat haji lagi. Jadi andainya Nabi terkorban pada ketika itu, maka orang tak tahu nak buat haji macam mana. Orang tak tahu nak buat umrah macam mana. Itu hikmah dia.
bahawa kematian Rasulullah SAW belum tiba lagi pada perang Uhud, dan Nabi terkepung dalam perang Uhud. Allah menyelamatkan Nabi SAW jatuh dalam lubang, sehingga orang kafir tidak menyangka bahawa Nabi telah meninggal dunia. Dia pun keluar daripada lubang itu. Kepada sahabat-sahabat besar, di kalangan sahabat-sahabat yang akrab dengan Nabi SAW, mengelilingi Rasulullah SAW, menjadikan tubuh badan mereka sebagai benteng pertahanan. Ada yang dicucuk beberapa, yang ditikam 70 lian, 100 lian di belakang mereka menjadi perisai untuk mempertahankan Nabi SAW. Tengok pengorbanan para sahabat. Kita nak datang masjid pun susah. Kita berkira dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berkira dengan kita. Kita berkira dengan Allah Subhanahu wa taala. Korban sikit masa. Korban sedikit keinginan kita yang hidup dalam keadaan selesa. Korban sedikit kerana mengenangi perjuangan Nabi SAW dan para sahabat sanggup menggadai nyawa demi agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tak menggadai nyawa pun datang masjid, tak ada apa pun. Cuba kita mengenang jasa dan pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat demi sayangnya agama Allah Subhanahu wa taala, sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya, kita sayang Nabi, sayang apa yang kamu buat, kamu sayang pada Nabi? Entahlah. Seminggu kamu buat apa, kamu tanda sayang pada Nabi? Satu pun tak buat apa-apa. Habis bila hari kiamat nak minta pertolongan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dah buat apa? Dah buat apa-apa pun. Di bulan yang mulia ini, Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melangkah memulakan perjalanan sebagai pejuang dalam melawan hawa nafsu kita yang berada dalam keselesaan. Nak terselesa tak, selesa tak, keselesaan. Tak nak lengah sikit dalam solat berjamaah, lama sikit tak nak. Tahun ketiga peperangan. Selepas tahun 2 itu berlaku pula perang Ahzab. Tentera Islam 3,000 orang, tentera kafir 10,000. Tentera kafir ni bergabung. Termasuklah penduduk-penduduk Yahudi yang telah membuat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia mencabul perjanjian itu. Dia melakukan perjanjian dengan musuh Allah Subhanahu wa taala yang diketuai oleh golongan kufar Mekah. Itu kepala kafir. Jadi orang Yahudi ni orang berilmu, bukan tak tahu tapi perangai dia jahat. Dia kemudian dia mencabuli genjatan senjata dengan Rasulullah SAW, mencabuli piagam Madinah, undang-undang Madinah. Bila berlaku peperangan selama lebih kurang, perang itu dikenali dengan perang gali parit, Khandak, gali parit. Nabi dan sahabat menggali parit mengelilingi kota Madinah lebih kurang 20 km panjang. 20 km. Sini ke Jasing dia gali. Bukan itu pakai JCB mana, pakai tangan, pakai cangkul, tulang 4 kerak. Kita kau gali parit sekaki, dalam satu kaki, panjang katalah 10 kaki, boleh terjelir lidah kan. Nabi, para sahabat 20 km sini ke Jasing tu, dan dalamnya 10 kaki dalam, lebar dia 10 kaki.
kazzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adun wa fir'aun zul autad. Telah mendusta sebelum kamu kaum Nuh, kaum 'Ad dan Fir'aun. Nah, kazzabat qabla kufar Quraisy. Tapi dia tahu, dia memahami Al-Quran. Sebelum orang kafir Quraisy mendustakan nabi-nabi, sesungguhnya kaum Nuh dan kaum 'Ad ini telah mendustakan nabi-nabi mereka. Umam kasir minhum kaum Nuh. Kaum Nuh ni dah sampai berapa persen dia kaum dia masuk Islam? Mungkin 5% dia daripada kalau ada 1000 kaum dia hanya 80 orang je. Patut ada 1000 kaum mampu 100,000 kan. 100,000 kalau 10% pun 10,000. Kita anggarkan kaum Nabi Nuh ketika itu 10,000 ada. Yang masuk Islam 80 orang je. 0,008%. 0,0008. 80 orang daripada 1000. Bayangkan, tak apa 1%. Kalau 10,000, 1% 100. Ni maknanya 0,8%. Terlampau sikit. Tidak cukup Tuhan bagi akal. Tuhan bagi akal kepada mereka untuk berfikir. Sedangkan Allah SWT bagi akal. Sebagaimana dia bagi akal kepada kita, begitulah dulu Allah bagi akal. Seolah-olah mereka itu gila. Macam sekarang ni Allah bagi akal kan, bagi akal pada kita. Kita boleh fikirkan mana yang menuju ke syurga, mana yang menuju ke neraka. Jadi pilih dah, jalan dah terbentang di hadapan. Semua orang nak masuk syurga, tak ada masuk neraka. Tapi kita tidak melalui jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah jalan yang kita buat sendiri. Jalan tu pendek buat sendiri ya. Jalan kita jalan apa? Tidur. Kemudian macam ikan. Kemudian apa lagi? Tu je. Tak ada apa. Jalan Allah tu panjang ke syurga. Jalan Nabi ke syurga. Kazzabat qablahum qaum Nuhin wa 'Adun wa Fir'aun zul autad. Wa qaum Nuh Hudun wa hum qabilah 'Ad. Kaum Nabi Hud alaihissalam yaitu kabilah 'Ad. Wa Fir'aun jabbarun, dan Fir'aun ini sombong. Zul Malik Sabit, yang punya kerajaan. As-Sabit bil auta ay zul jumu'ul kathir, kumpulan yang besar. Qala ba'dul mufassirin mengatakan bahawa ahli tafsir mengatakan summiya bizil auta li'annahu kana yutadu man yurid ta'dhibi bi'al autadi fi yadihi wa rijlihi wa yatruku hatta yamut. Sebab apa dinama autad? Zul autad. Sebab apa Fir'aun ni nama autad? Apa makna autad? Autad ini iaitu yutadu man yuridu ta'dhi. Mana dia seksa. Fir'aun ini bila seorang nak menyebut agama Allah, nak beriman dengan Nabi Musa, empat jenis azab dia seksa. Fi yadihi, di tangannya, dua tangannya, dua kakinya. Dia potong dua tangan, kaki. Tangan dan kaki dia potong. Itu jenis Fir'aun. Sedangkan tangan, kaki ni suatu anggota yang sangat penting. Kalau kita tak ada tangan, kita tak boleh bergerak. Tak ada kaki lagi tak boleh bergerak. Jadi Fir'aun ini, bila orang nak beriman dengan Nabi Musa, dia potong dua tangan, dua kaki. Dia nama autad.
Dan dia tinggal orang yang kena seksa itu sampai mati. Macam itulah tinggal berapa hari. Dia potong 2 tangan, 2 kaki, tinggal macam tu. Kawan ni nak bergerak macam mana? Dah tak ada tangan, tak ada kaki. Duduklah situ tunggu mati. Itu penyiksaan yang dilakukan oleh Fir'aun. Raja Fir'aun. Wakilah dinahu sahibul ihramat wal maban azimah sabi allati taku fil ardi kal autad. Pendapat yang kedua menyatakan bahawa sebab apa nama autad, kerana dia mempunyai piramid yang besar, dan mabani bangunan-bangunan yang besar. Kalau kita pergi Abu Simbel ni 200 km dari Aswan, dekat dengan sempadan Sudan. Di situ ada rumah berhala situ, besar, bangunan besar, bangunan lama lah zaman Fir'aun. Ada lagi sekarang kau nak pergi, tapi kena ada duit lah pergi jalan Mesir. Tapi untung kalau kita pergi melancur ke Mesir, duit dia murah. Kalau kita RM100, duit baru RM40. Duit kita mahal. Duit dia 100, duit kita baru RM30. Lebih kurang tu. Kalau nak pergi melancong, pergi Mesir, duit dia murah, barang dia murah. Orang dia mahal lah. Kita tengok sebelah mata. Kalau pergi Singapura, kita rugi. Duit dia 3 kali ganda. Duit Singapura RM1, duit kita RM3 lebih. Rugi. Di Amerika pun sama, RM4 lebih, RM4.50. Pergi Saudi pun rugi kita. Duit Saudi ni 76. Duit Saudi 76 riyal, duit kita 100. Nilai susut, semakin susut. Wa Samud wa qaum Lutin wa ashabul Aikah. Ini Allah sebut di mana umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah sebelum kaum Quraisy. Tapi kaum Quraisy ni Allah dah binasa. Cuma yang berperang yang binasa. Sebab Nabi SAW tak minta doa untuk menghancurkan kaum musyrikin Mekah. Satu-satunya Nabi yang tidak mau doa yang tidak menghancurkan semua. Kalau Nabi Nuh dia minta doa, ya Allah hancurkanlah kaum aku ini, dia tak beriman. Tapi nak sabarlah 1000 tahun berdakwah, 80 orang yang memeluk agama Allah tak pernah sabar langsung kan. Betul lah Nabi Nuh berdoa. Kalau kita pun tak sabar seminggu, kita dah lama dah. Kaum Nabi Saleh, Samud, kaum Nabi Saleh, dia minta dengan Nabi Saleh supaya keluar daripada batu yang pejah itu, keluar unta. Patut dia raikanlah ini kejadian luar biasa, mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Berkat doa Nabi Saleh menyatakan bahawa kebenaran yang dibawa oleh Nabi Saleh adalah benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang dia buat bila unta itu minum air, dia berpakat di kalangan orang kafir ni, pakat kita bunuhlah unta Nabi Saleh ni. Boleh kita minum tiap-tiap hari air, tak payah giliran, tak nak pakai giliran. Nah, sebelum itu satu hari untuk unta, satu hari untuk kaumnya. Tapi satu hari pergi bunuh, betul-betul dia bunuh. Siapa nak marah kan? Kalau kita marah. Dulu dia minta macam-macam, bila dah terjadi, terbukti kehebatan Allah SWT, dia bunuh juga kejadian Allah. Marahlah Tuhan. Jadi dia bagi mati semua kaum Nabi Saleh alaihi salam. Diceritakan dalam satu peperangan Uhud, Nabi SAW tercedera, pipi dia kopak, gigi habis patah. Dan Nabi diceritakan bahawa dia tadah darah yang keluar daripada anggotanya. Hikmahnya supaya kalau darah itu jatuh ke bumi, nascaya datang azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nabi sayang lagi, masa tu dia ingat lagi, ya. Walaupun manusia nak bunuh dia, tapi ingat supaya azab Allah tidak turun kepada manusia keseluruhannya. Sebab Nabi dia tahan lagi darah dia supaya tidak jatuh ke bumi. Setengah ulama kata macam tu. Andainya darah itu gugur di bumi, Tuhan akan datangkan azab kepada manusia. Kalau kita kan orang nak bunuh kita, doa matilah sekelip mata kan. Tapi Tuhan Nabi tidak. Itu Nabi yang mempunyai kesabaran yang paling tinggi. Wa kadzabat Samud wa hum qaum Saleh. Telah musnahkan Samud, mereka ini ada kaum Nabi Saleh alaihissalam. Wa qaum Lut, kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ini dia tak beriman. Satu lagi dia perbuatan keji yang lebih keji daripada binatang. Iaitu kaumnya ini dia suka hubungan lelaki dengan lelaki, hubungan seksual, homoseksual. Home ni rumah seksual. Homoseksual. Laki sama laki, lawan pedang tu. Dia tak nak perempuan. Nabi Lut alaihissalam, wahai kaumku, aku ada anak perempuan cantik. Kamu nak kahwin-kahwinlah dengan anak aku perempuan. Ketiga malaikat yang menyamar sebagai manusia datang kepada rumah Nabi Lut alaihissalam. Kaum dia kata, aku tak nak perempuan, aku nak lelaki dia handsome. Dia handsome. Kemudian yang datang sebenarnya malaikat, telah menyamar sebagai manusia. Dia bawa berita buruk bahawa negara ini akan dimusnahkan. Dia suruh keluarga Nabi untuk keluar daripada negara ini. Satu, bila sampai masanya dan Nabi-Nabi pun keluar, maka datanglah azab Allah. Allah mencukil. Dia cukil, kemudian diterbalikkan dari atas jadi bawah. Jadilah laut mati. Kita boleh tengok dekat Jordan, sepadang Mesir. Satu kawasan yang luas, sangat luas. Itulah perkampungan Nabi Lut alaihissalam, yang mana manusia tidak beriman kepada Allah, malah melakukan perbuatan yang keji yang tidak mempunyai sifat keperimanusiaan, lebih jahat daripada haiwan. Wa ashabu aikah ay syajar kasil mulattaf wa hum qaum Syuaib. Dan juga nama ashabul aikah, iaitu pokok yang banyak, iaitu kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Kaum Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib, Nabi ni dekat-dekat, kaum dia tak berapa jauh, jarak dia dekat-dekat. Ulaikal ahzab, itulah bentuk-bentuk. Ulaika min ahzab. Ahzab ini parti-parti ataupun kumpulan-kumpulan orang kafir di mana Allah telah membinasakan. Ahzab ini masuklah kaum Nabi Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib. Itu dipanggil ahzab, kumpulan-kumpulan manusia yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyahdhar haulal mukadzibun. Rasulullah SAW beri amaran kepada orang Quraisy, beri amaran kepada orang Quraisy yang mendustakan Rasulullah SAW akan menimpa nasib yang sama seperti umat-umat yang terdahulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau boleh dia tak nak orang kaum Quraisy musyrikin Mekah ni mati dalam kumpulan yang ramai, total loss. Yang mati hanya yang pergi perang, itu yang mati dan sakit, normal lah, kira normal. Tidak seperti kaum yang sebelum itu tertelas masuk semua, laki, perempuan, kanak-kanak yang berdosa pun mati. Ini orang
orang kafir Mekah ini, Tuhan bagi kematian ini orang yang masuk perang. Abu Jahal mati perang, Abu Lahab mati, Abu apa lagi, itu mati sebab dia perang, mati ya, kalah mati. Itu mati dua. Maknanya kanak-kanak yang tak pergi perang masih hidup di zaman Rasulullah SAW, zaman musyrikin Mekah. Orang perempuan yang tidak pergi perang masih hidup. Mana dia tidak tertelas, tertelas seperti kumpulan nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kereta lah yang accident boleh beki lagi lah. Kalau kereta total loss ini tak boleh beki langsung untuk janji besi buruk. Timbang kati ya kan. In kullun illa kadzdzaba rusula fahaqa iqab. Sebab apa Allah musnahkan semua kumpulan-kumpulan ini? Kerana in kullun semuanya itu kerana mendustakan nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusta nabi je ya. Dan selayaknya dia menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ai ma kullu min aulail azab, kumpulan-kumpulan ini wal umam dan umat-umat yang terdahulu illa kadzdzaba rasulah, kecuali dia mendustakan rasulnya alladzi usilu ilahi, yang diutuskan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqaika wa sabata wajib alaihi, dan wajiblah kata mereka menerima hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah, dan kamu boleh lihat mereka ini kecuali satu tepikan yang kuat sekali, semua mati bergelimpangan. Macam bunyi peti bom ke yang kuat itu, walaupun rumah mereka ini dipahat di dalam dipahat gua menjadi tempat kediaman mereka. Rumah mereka gua sebagai tempat kediaman, kuatlah, bukan bina macam batu kita macam sekarang ni ya. Dia korek gua, dia pahat gua, masuk je. Tapi mati juga walaupun duduk dalam gua. Ayama yang zulaulai musyrikun, kamu boleh tengok wahai orang musyrikin Mekah, kufar Mekah illa nafata wahidah, satu hembusan saja, satu tempikan saja boleh menghancurkan. Israfil fi suar fayasaqu fasa'ir wa yas'aquna. Tiupan Israfil, bunyi yang sangat kuat, mereka bergelimpangan mati kerana anak tinggal mereka pecah. Berapa kuat bunyi tersebut. Mala min fawaq, ay laisa la min tawaqqu wala tikrar, dan tidak berhenti, tidak berulang. Qala Ibn Abbas ay mala min rujuk, tidak berulang-ulang. Qala mufassir ayat hadis sahih, dan bahawa sayha idza ja'at la tatasra wala fatra qasirah miqdar fawaq naqah wa yasab baina habatain inna tajiu fi mau'idin muhaddad. Mana tepikan itu datang tidak terakhir wala fitah, mana tepikan itu satu fitrah, satu masa, tempoh masa yang pendek dia. Iaitu di antara hablatain, di antara dua tali, di antara tajif fima. Kerana tempikan azab ini dia datang dalam tempoh yang singkat, dalam seminit dua tu datang, macam matilah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu, bila datang janji Allah, kematian itu tidak terkemudian dan tidak terdahulu dan tidak kemudian. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan mati. Jadi mati ini mati azab yang Allah datang kerana kecelakaan, kerana kedustaan mereka kepada rasul-rasul, ingkar mereka kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi-nabi dan rasul ini adalah jurucakap Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab tu Allah tak lantik malaikat jadi rasul. Cukup mewakilkan kepada manusia ini, manusia itu sendiri menjadi rasul, menjadi nabi, sebagai juru cakap, wakil daripada Allah Subhanahu wa taala.
Wal qala Zamakhsyari, ulama tafsir menyatakan bahawa yurid anna nafkhata wahidah, mereka nak satu tiupan, yang satu bahasa sekali satu saja, la tasna wala, dan tidak kali kedua dan berulang-ulang. Mana sekali je bunyi tempitan satu ni semua mati. Macam tu tempoh yang paling dekat. Wa qalu rabbana ajjil lana qitta'ana qabla yaumil hisab. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, ajjil lana qitta'ana qabla yaumil hisab. Ai qala kufar Makkah ala sabi istihza. Orang kafir Mekah ni ingat tak ada kot azab Allah ni. Dia kata nak Nabi ni cakap bohong, dia tak percaya. Nabi saja dia cakap dia. Ala sabi istihza wal sakhriyah, ejekan dan main-main. Dia kata alah Nabi, kan Tuhan Tuhan buat apa-apa pun kita ejek Nabi, kita dusta Nabi. Nabi tak boleh buat apa. Dia makhluk macam kita juga. Dia beranggapan macam itulah. Ajalana ya Rabbana nasibana minal azab allazi wa'atahu lana qabla yaji yaumal qiyamah in kana al-amru kama yaqul Muhammad qala al-mufassir. Dia kata apa? Ajalana, cepatlah kan azab ya Allah. Dia minta nak cepatkan. Ajalana ya Rabbana, cepatkanlah. Yang dikata oleh Nabi itu, mana azab, mana azab yang janjikan oleh Nabi. Dia mengejek-ngejek. Dia ingat Nabi ni orang biasa. Nasib kami daripada azab. Mana azab yang kamu janjikan Muhammad? Mana? Orang kata orang ni tempik mati, orang ni gempa, mana? Dia kata aku nak rasa azab itu sebelum datang yaumul qiyamah. Dia ejek Nabi SAW. Karena amru kama yaqul Muhammad, sebenarnya yang dikatakan oleh Muhammad. Qala al-mufassir, berkata ahli tafsir menyatakan bahawa wa inna ma qalu hadza sabi istihza. Mereka bercakap ini adalah sabi mengejek-ngejek akan Nabi SAW. Manusia tak erti bahasa. Sepatutnya lah Nabi ni kita puja, kita raikan. Alangkah bertuahnya orang kafir Quraisy ini Nabi, tapi dia buat Nabi ni tidak seperti Nabi, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ia menuduh Nabi SAW seorang yang hilang akal, seorang ahli sihir. Macam-macam dia kata kepada Nabi SAW. Sedangkan Nabi tak ada kepentingan dunia setitik pun. Nabi tak ambil upah pun. Orang masuk syurga, Nabi tak ambil upah pun. Betapa keikhlasan Nabi SAW untuk menyelamatkan manusia daripada api neraka. Nabi berdakwah, 1 sen pun tak ambil upah. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab isbir 'ala ma yakun. Tuhan kata sabarlah Muhammad, sabarlah. Isbir ma 'ala ma yakun, apa yang dikatakan oleh orang kafir Quraisy. Isbir ya Muhammad la takdzibin, sabar. Sebab itu kita tengok sabar Nabi dia tidak minta doa. Kalau kita kan, ya Allah, kau tunjukkanlah kepada kaum aku ini yang mendustakan ajakan aku untuk beriman kepadamu, ya Allah. Kau datanglah azab Allah. Tapi Nabi tak minta pun. Jauh Nabi nak minta. Fa inna Allah nasaraka alaihim. Wa fi tasyati Rasulullah sallallahu tahdiri kufa. Inilah kelebihan Rasulullah, keistimewaan Rasulullah. Dia tidak mencabar orang kafir, tidak cabar. Orang kafir cabar Nabi, wahai Muhammad, kamu kebetulan kamu rasul, kamu nabi.
Aku nak kau jadikan bukit Safa ini emas. Bukit jadi emas. Nabi layan tak? Nabi dah tahu. Kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kau jadikan bukit Safa ini emas semana yang diminta oleh kaum aku, nescaya Allah tunaikan apa permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dia minta kepada Allah SWT merengankan sembahyang daripada 50 waktu kepada 5 waktu. Allah tunaikan. Kalau tidak kita, kalau Nabi Musa tak tolong, kita sembahyang 50 waktu. 5 waktu pun tak larat dah atas masjid kan. 50 bayangkan. Balik setengah jam masjid, datang balik sembahyang. Setengah jam balik. Ini berapa jam kita? Sembahyang subuh pukul 10 minit, pukul 6 masa waktu. Nak jumpa sembahyang Zuhur tu pukul 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 jam baru jumpa sembahyang Zuhur. Itu pun kita perasaan kita tadi masa subuh ni datang masjid lah sembahyang Zuhur. Dah 8 jam. Kemudian Zuhur dengan Asar. Zuhur pukul 1, Asar pukul 4. 1, 2, 3, 4. 3 jam. Kena balik sembahyang Asar. Asar dengan Maghrib. Asar pukul 4, Maghrib pukul 7. Baru 4 jam. Jauh, jarak dia jauh. Itu pun kita rasa sekejap baru sembahyang Asar nak main Maghrib pula. Baru sembahyang Maghrib nak main Isyak pula kan. Kalau 50 waktu macam mana? Setengah jam balik, ayat Allah salah, datang balik. Balik setengah jam, datang balik. 50 waktu. Maknanya sejam tu 2 sembahyang. Kita ada 24 jam, kita 5 waktu kan. 1 jam 2 sembahyang, bayangkan. Dah buat kerja lain dah. Tuhan tu Maha Agung. Dia tahu manusia ni sibuk. Ini pun tak ada masa dengan Tuhan. Tak masa dengan Tuhan. Itu pun datang sembahyang seminggu sekali, sembahyang Jumaat. Itu yang datang, yang tak datang, tunggu hari raya. Setahun sekali sembahyang hari raya. Kalau dah datang, orang bawa dia datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sembahyang nazar, dia datang juga. Betapa manja dengan manusia. Dari segi ibadat pun kita manja. Jadi banyak bersyukur kepada Nabi SAW bersempena bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Ikutlah apa program yang mendatangkan kecintaan mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah sekiranya kamu cinta pada Allah, sebenarnya kamu cinta pada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sekiranya kamu cinta pada Allah, ikutlah aku, kata Allah, kata Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cinta Allah, cinta Rasul. Wal Qur'an abdana Daud dzal aidi wa tazak abdana da. Ingatlah hamba kami iaitu Daud alaihissalam. Nabi Daud di antara nabi yang Allah bagi kuasa kepada dia menjadi raja. Selepas Nabi Daud, anaknya Sulaiman menjadi raja. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dua di antara Nabi yang jadi raja atas muka bumi ini. Nabi lain tak jadi raja. Nabi Daud, isteri dia 99 orang. Nabi Sulaiman, isteri dia 3,000 orang. Okay. Nabi Daud 99, dia tengok seorang isteri orang, dia tengok dia pun nak kahwin juga. Isteri orang dah, isteri dia 99 dah. Nabi ni. Kemudian satu hari Allah bagi mimpi kepada dia. Mimpi
Seorang gembala kambing jana macam tu lah, mana Tuhan tak setuju lah. Pendek cerita Tuhan tak setuju. Kalau dia isteri orang biarlah, jangan cari yang lain. Dia isteri orang, seorang dia pula tu. Suami dia itulah isteri dia. Tapi Allah nak uji, isteri dia ni cantik. Isteri ni cantik. Isteri orang ni cantik. Sebab itu Allah nak uji juga. Anak dara amal, tapi kita nak isteri orang. Allah uji juga. Nah, itu bahaya tu. Bagilah peluang kepada suami dia kan. Cerita dia sebenar saya tak berapa ingat dah, tapi ceritanya Nabi Daud bermimpi, mimpi bahawa tidak setuju dengan perlakuan tersebut. Dan Nabi istighfar lah, Nabi tak ampun kepada Allah SWT. Sebagai Nabi, sebagaimana Nabi Adam AS minta ampun, kerana termakan buah khuldi, dia tercicir, dia keluar daripada syurga Allah SWT. Dah lama Nabi Adam duduk dalam syurga, tiba satu hari Allah nak uji. Tuhan kata, kamu Nabi Adam, jangan taqrabah hadhihi syajarah, jangan kamu sekali-kali hampir dengan pokok ini berhantu, jangan makan buah dia, jangan makan. Yelah, syaitan ni pandai kan. Satu sekali dia pujuk tak jalan, jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, beribu-ribu kali, akhirnya termakan juga Nabi Adam AS. Jadi undang-undang Allah ni ketat. Tak ada apa, bila dah makan gugur segala pakaiannya. Lalu Nabi Adam dan isinya ambil daun-daun kayu yang lebar dalam syurga itu menutup kemaluannya, dan dia dikeluarkan daripada syurga Allah SWT. Selepas 40 tahun dia berjumpa, 40 tahun dia berjumpa dengan Hawa. Nabi Adam dicampak, dia jatuh di India, dan isterinya Hawa jatuh dekat Jeddah. Itu nama Jeddah, Jadah, nenek. Kemudian berjumpa di Jabal Rahmah, pertemuan Nabi AS. Selepas 40 tahun Nabi Adam menangis 40 tahun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, apalah dosa kami telah menzalimi kami sendiri, sekiranya kamu tidak mengampun dosa kami, termasuklah kami orang-orang yang rugi. Sikit je makan buah je, itu lagi banyak kan, makan semua makan, buah lagi makan, duit pun makan. Orang sekarang ni makan duit kan. Wang ajali ali dawahida fardanaza, maka ayat ini wang talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Wan talaqa asyrafu Quraisy, maka kembalilah pembesar Quraisy, wa asal dalabihi, kepala-kepala yang sesat, wa khaju min inda Rasulullah, dia keluar daripada Rasulullah SAW, yaku ba'du ni ba'din, dia keluar berjumpa dengan Rasulullah SAW, dia berkata, imshu wasbiru ala ibadi alihatikum. Setengah daripada orang kafir Quraisy ni, bangsa besar kafir ni, dia kata kepada Rasulullah, imshu wasbiru ala ibadi alihatikum wala tuti'u Muhammadan fima yad'ukum ilaihi min ibadatillahi al-wahidul ahad. Teruskanlah dan bersabarlah di atas ibadat kamu terhadap Tuhan-Tuhan kamu, Tuhan patung ni, Tuhan berhala. Wala tuti'u, jangan kamu beri ketaatan kamu kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad, dia panggil Nabi, panggil Muhammad, fima yad'ukum, yang didakwanya beribadat dengan Allah SWT yang satu. Dia ejek Nabi, dia suruh orang-orang dia ni terus taat kepada bahala, jangan ikut ni Muhammad ni, apa yang didakwa oleh Muhammad. Inna hadza la syai'un yurad, dan sesungguhnya ini ada sesuatu yang dikehendaki. Hadza amrun mudabbar, ini satu perkara yang tak patutlah, yang tak patut dia cakap macam tu. Yuridu min wara'i Muhammad yang sarafku an dini abaikum, sebenarnya dia bakal Muhammad, dia nak kamu ni supaya memalingkan
peribadatan itu daripada Tuhan kamu. Orang kafir ni, ketua-ketua kafir ni beritahu kepada orang bawah dia, sebenarnya Muhammad nak menjauhkan kamu dengan Tuhan-Tuhan kita. Macam tu. La'azza wa siyadah, untuk dia jadi ketua. Lepas ni kita ni tak ada jadi ketua, Muhammad akan jadi pemimpin, dia kata. Fahzaru antuti, jaga-jaga jangan sekali-sekali memberi ketaatan kepada Muhammad. Dia datang memecah belahkan. Orang kafir ni dia bagi was-was kepada orang bawahan dia. Ikut ni ikut je lah kan. Pembesar kata macam tu, nak melawan tak boleh. Orang biasa. Ma sami'na hadza fi millatil akhirah. Ay ma sami'na bi hadzal qawlu fi milal nasraniyah allati akhir milal. Fa innahum yaquluna bit tasliyati la bit tauhid. Apa yang kami dengar daripada agama Nasrani. Mana dan tiga itu mereka ada di antara kaum Quraisy ini, dia tahu agama Nasrani, agama Kristian, di mana Tuhan tiga. Agama Kristian ini Tuhan tiga, musallah tiga. Sebab itu salib tiga kan, salib. Tuhan satu, Tuhan Allah, dia percaya Allah. Dua, Nabi Isa itu Jesus, Tuhan juga Jesus. Tiga, Maryam ibu pada Isa, Tuhan juga. Tiga tu. Tuhan, dia kata Tuhan agama Nasrani tiga. Fa inna yaqulu misalnya baika ya Muhammad anna Allah wahid. Bagaimana Muhammad itu dakwa Tuhan itu satu? Itu pula. Dia ingat agama yang dibawa oleh Muhammad ini sama dengan agama Kristian, Nasara. Sedangkan ketiga berlaku hijrah yang pertama yang dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, ke Habsyah. Di situ dia jumpa raja Nasara, iaitu raja Kristian, iaitu raja Nasrani. Nama dia apa? Allahumma salli, saya tak ingat raja itu nama. Najar nama. Dan akhirnya berlaku perbincangan. Akhirnya raja di Habsyah itu menganut agama Allah Subhanahu wa taala. Mengiktiraf agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga raja itu meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ni, dia di Habsyah, dia sembahyang ghaib ke atas raja Nasara itu yang memeluk agama Allah SWT. Kemudian apabila sahabat-sahabat Nabi balik ke Madinah, dia banyak bagi kirim hadiah yang berharga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berlaku juga satu perbualan di antara Adas. Ketika Nabi SAW pergi ke Taif, di mana penduduk Taif ini menolak ajaran Allah SWT, dan Nabi SAW, Nabi berhenti satu kebun. Dia keluar daripada kecaman, kutukan, dengan bahan-bahan lemparan daripada bahan-bahan objek-objek yang keras. Lalu Nabi melihat satu kebun yang dimiliki oleh Adas. Adas ni asal dia orang Kristian, yang mana dia berasal dari perkampungan Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus ini kita tahu dia lari daripada kampungnya, kemudian dia keluar merajuk kampung tu, di mana ditumpang satu kapal untuk keluar daripada kampung tu. Satu gelombang yang besar, ribut taupan, diundi Nabi Yunus alaihissalam terpaksa dicampak ke dalam lautan, sehingga Allah mengutuskan ikan paus untuk menelan Nabi Yunus, untuk menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Selama 40 hari Nabi Yunus duduk dalam perut ikan paus. 40 hari. Kemudian ikan paus itu pergi ke pantai, dia muntahkan dan menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Adas ni memeluk agama Allah Subhanahu wa taala.
Orang kafir di Taif tidak menganut agama Allah. Hadas yang menjaga kebun penduduk Taif ni akhirnya menganut agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana agama itu sama dengan, lebih kurang sama dengan agama yang dianuti, agama Nasrani di perkampungan Nabi Yunus alaihi salam. Anzala alaihi, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abdullah bin Abbas, kata ya'nu nabi millati akhirah din Nasraniyah, ini kendati dengan agama yang akhir itu ialah agama Nasara. Mana ketiga itu agama Nasara itu dan agama terakhir ya. Agama Yahudi depan lagi ya. Wa qala Mujahid wa Qatadah ya'nu din Quraisy ai laisa hadza din allazi adrakna alaihi aba'ana. Agama Quraisy ini itu bukan di antara agama-agama samawi. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama samawi, agama dari langit. Bila agama dari langit tu ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Itu agama langit. Agama Quraisy ini bukan agama langit, dia agama bumi. Dia reka-reka. Ada ceritakan bahawa ada seorang lelaki ini, panjang cerita ni dah habis malam ni. Asal-asal elok ni orang tu kafir Quraisy ni. Satu orang lelaki ni dia bentuk satu patung, kemudian berhala, kemudian disembah. Kemudian orang ramai pun sembah, jadi glamour, jadi semua kafir Quraisy tu sembah semua. Jadi dia cerita macam tu lah. Sebelum ni tak ada sembah-sembah, tak ada sembah berhala pun tak ada. Ya za iktilaq ay ma hadzal ladzi yad'i Muhammad illa kadhib wa iqtira'. Dia kata orang-orang besar kafir Quraisy kata apa yang didakwa oleh Muhammad ini sia-sia, suatu perkara yang diada-adakan dalam agama, dia kata. So mengingkar iktisal salam bi wahyi min bainahum. Mereka tidak percaya akan kerasulan Nabi SAW dapat wahyu. Dia kata bohong semua. Kalau kita marah cakap macam tu kan, tapi Nabi disabar. Banyak sabar. Beribu kali Nabi SAW sabar dengan perangai orang kafir Quraisy ni. Anzil ali zikru min bainina, adakah turun kepada peringatan daripada kita? Diejek pula Nabi SAW. Hai tanazzal Quran ala Muhammad dunina. Adakah Quran ni turun pada Muhammad? Tidak, kita tak turun pun. Apa pasal? Muhammad yang dapat kitab, kita tak dapat. Dia buat cerita lain kan, cerita atas cerita. Sedangkan Allah pilih Nabi, dia bagi wahyu, kemudian Nabi lah tugas sampaikan wahyu. Dia kalau ada 3-4 orang dapat wahyu, jadi ramai Nabi. Wahyu ni Allah pilih orang yang istimewa je. Bukan semua Allah bagi wahyu. Ketiga mana Sayyidina Khadijah. Bila Nabi SAW pulang daripada Gua Hira, lebih kurang 4-5 km dari rumah dia. Jabal Nur tu dah pergi Mekah. Jabal Nur itu atas tu Gua Hira. Ada 10 km lah dari Masjidil Haram, Gua Hira tu dari Masjidil Haram. Rumah kalian Nabi tu lebih kurang 15 km. Nabi berjalan pergi. Dia turun. Balik saja Nabi gigi demam. Zamiluni. Nabi kata Khadijah, wahai isteriku, selimutkan aku. Aku nak demam ni. Dan Nabi menggigil dan Nabi demam. Tiga itu. Zamilun. Turun ayat Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Kum fa'anzik. Bangun dan beri peringatan. Lalu Khadijah ni tak tahu apa penyakit ni, dia pergi jumpa Naufal. Naufal ni kira ahli kitab dah, orang yang beragama Hanif, suci. Dia tanya Naufal, apa sebab suami aku ni sepupu Khadijah? Dia kata, apa kena dengan suami yang Muhammad ini? Dia kata dakwa datang suatu malaikat datang berwahyu. Lalu Naufal kata, inilah tanda-tanda kerasulan sebagaimana yang diterima oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Tanda-tanda kerasulan.
di mana wahyu itu diturunkan kepada Nabi Isa dan juga Nabi Musa. Kata Naufal, sekiranya aku hidup zaman itu, aku akan menjadi penolong Muhammad. Tapi zaman Mustafa itu dia pun meninggal dunia. Anzila alaihi zikru min bainina. Adakah turun pada Muhammad? Tidak, kita dah tak turun Quran pun. Ma'ana fina huwa aktsar minhu malan wa a'la riyasah. Sedang kita banyak duit, Muhammad ada apa? Tak ada duit pun dia. Dan kita adalah pemimpin, patut Tuhan pilih kita lah bagi wahyu. Tengok pada sombong kapi. Qala Zamakhsyari an unkiru ayaktasa sallallahu alaihi wasallam bi syarafin baina asyrafin wa saihim wa la inkara tarajamatun amma kanat taghalli bi sudurin minal hasad ala ma utiya min syarafin nubuwah min bainihim. Mereka mengingkarkan apa khususiah yang dibawa oleh, yang diberi Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keingkaran ini adalah kerana hasad dengki yang melampau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pandangan orang kafir Quraisy, dia tengok Nabi ini makhluk biasa, orang biasa, tak ada duit, tak ada apa. Sedangkan mereka memiliki harta yang banyak. Kafir Quraisy ni banyak harta, punya kebun yang luas, binatang yang banyak, anak-anak yang ramai. Sebab apa Allah tak pilih kita? Patut Allah mendahulukan kita daripada Muhammad. Muhammad orang miskin, mak ayah dia dah meninggal. Diejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal hum fi syakim min dzikri. Bal hum fi syakim min dzikri. Kau apa dah? Dah tak ada jam dah. Oh, pukul 9 lah. Kita berhentilah. Panjang. Tak sampai subuh esok. Saya sampai pagi esok tak apa. Tuan-tuan takut tak tahan. Orang bercakap sedap je. Minum air tak sempat minum air. Jadi setakat itu malam ni. Balum fi syakim min zikri idrab an miqdar taqdir inkari zikri laisa ala ilmin balhum fi syak. Mereka syak, mereka mensyaki sesuatu. Faizalka kafaru, oleh kerana itu dia ingkar, dia kafir. Bal lamma yadhuku azab, malah tetala mereka menerima azab. Intikal yu'aradi tahdi wa mazhab syakuh, kerana syak itu mereka menerima azab ilal an, sampai sekarang. Orang kafir dalam kubur tu, musyrikin Mekah semenjak mati tu sampai sekarang dia masih terima azab kubur. Walau zaku la la'ikanu bil Quran wa amanu. Sekalipun mereka menerima azab, mereka tidak akan yakin dengan Al-Quran dan beriman dengannya. Am indahum khazain rahmatin min rabbikal azizil wahhab. Ayat yang sebelumnya itu ayat ke-8. Azaraddun, ini ayat ini menolak kepada kafir musyrikin dakwaan kata mereka ungkiru maktisa Muhammad. Mereka menolak kemuliaan, keistimewaan yang Allah pilih kepada Nabi Muhammad SAW dengan dilantik sebagai Rasul. Indahum khazainur rahmah, adakah mereka mempunyai khazanah kerahmatan Allah Ta'ala. Hatta ya'tun nubuwah man sya'u wa yamna'u ma sya'u. Dia petikaikan kenabian, dia mempertikaikan keistimewaan yang beri Allah kepada Nabi SAW. Dia mempertikaikan. Sebab apa Tuhan tak lantik dia jadi Nabi? Tuhan tak lantik Abu Jahal jadi Nabi. Tuhan tak lantik Abu Lahab jadi Nabi. Dia soal pula macam tu. Sebab apa? Qala Baidawi yuri an-nubuwah 'atiyah min Allah. Baidawi mengatakan bahawa pelantikan Nabi itu adalah pilihan Allah. Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia pilih. Biarlah itu kehendak Tuhan. Allah nak pilih nama Muhammad, dia pilih dah. Sebab kita nak bertikai kan?
Itu orang kafir pertikaikan. Iftafatu bi ala man yasha min ibadi, kelebihan Allah daripada hamba-Nya. Janganlah tanya sebab apa Allah nak pilih. Allah pilih kita Islam, apa nak pertikaikan? Alhamdulillah. Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa, Al-Ghalib alladzi la yaghlib, tidak ada kuasa yang boleh mengalahkan kekuasaan Allah SWT. Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi. Alladzi la yudhibul man yasha, Allah memberi apa yang dikehendaki dan siapa yang dikehendaki. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kamu nak tanya kaitan perbezaan umur. Tahu bukan Nabi yang sebelum ni. Umur dia paling panjang. Tahun tahun. Perbezaan Nabi Muhammad dan Nabi Isa berapa umur dia? Tapi Muhammad tak tahu dah berapa tahun. Nabi Isa berapa umur dia? Itu yang tak tahu. Tahu saya yang dia awal-awal muda lagi lah. Apa perbezaan umur Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa 34 tahun. 34 tahun Allah angkat. Tapi Nabi Isa masih hidup lagi, dia akan turun tu. Nabi lain tak turun, Nabi Isa turun dari langit untuk menghancurkan menghancurkan Kristian, menghancurkan gereja, membunuh Dajjal. Ya. Jadi ketika Nabi Isa AS diangkat oleh Allah, ketika itu dia masih muda lagi, umur 34 tahun. Setengah ulama mengatakan umur dalam bawah 40 tahun dah, 34 tahun. Dan kita lihat apa, Nabi-Nabi yang lain umur dia panjang-panjang. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Yunus 950 tahun. Nabi Idris 500 tahun. Nabi Ibrahim 300 tahun. Nabi Ismail 160 tahun. Nabi Muhammad 63 tahun. Sebab umur dunia dah lanjut. Umur dunia ni dah nyanyuk. Ketika mana Nabi SAW berjumpa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dia jumpa seorang tua yang sangat tua, jalan bongkok-bongkok. Nabi tanya Jibril, siapa ni orang tua ni? Jibril kata, itulah umur dunia. Diterjemahkan bahawa umur dunia orang tua. Biasa nak tengok orang tua, perempuan tua yang bongkok. Tu kita kalau kita tengok dalam cerita-cerita nenek kebayan tu, itulah. Jarang orang lelaki bongkok tu kan. Biasa yang panjang ni orang perempuan, umur panjang. Digambarkan dia Nabi SAW jumpa ini perempuan tua yang bongkok. Dah berjalan pakai tongkat macam tu dah. Jibril kata itulah umur dunia. Jadi Allah ringkaskan, Allah bagi pendek umur pada Nabi SAW. Tidak perlu panjang. Umur Nabi Muhammad tak perlu panjang. Sebab dunia dah tua. Jadi kita tunggu dah 1433 tahun dah berlalu dengan Nabi SAW. 1400 kat 1500. Kat 1500 campur umur Nabi 60. Lepas je peristiwa hijrah, 1400 hijrah kat 1450 tahun. Jarak kita Nabi SAW. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqih fid din, Allahumma faqih. Radina billahi rabba bil islam dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.